Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang projek akhir bagi subjek OSHA yang bertajuk Dua Pekerja Myanmar Maut Jatuh dari Ketinggian 38 meter. Kami akan mulakan dengan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Nur Aliyah binti Muhammad Amin, nombor matriks AA 191915. Nama saya Nurul Idina binti Jamaluddin, nombor matrik AA 191688. Nama saya Muhammad Izzat Hanafi bin Suhaili. Nombor matrik saya ialah AA 192046. Kami akan meneruskan dengan terlebih dahulu kepada Muhammad Izzat Hanafi. Untuk pengenalan pembincang pada tajuk hari ini ialah dua pekerja menyamar maut jatuh dari ketinggian 38 meter. Poin yang pertama adalah objektif laporan ini. Siasatan dijalankan berkenaan insiden yang berlaku di tingkat 6. Poin kedua, dua pekerja maut di tempat kejadian. Dan poin ketiga ialah punca maut adalah lantai condong dan jatuh ke atas mangsa. Objektif laporan ini disediakan adalah untuk menjalankan siasatan berkenaan kejadian yang berlaku di tingkat 6 di kawasan Tanur 3. Dan punca kemenangan telah disiasat untuk mengenal pasti insiden yang sebenar berlaku telah dirungkaikan, iaitu berlakunya lantai condong jatuh ke atas mangsa. Dan kedua-duanya pekerja telah meninggal dunia di tempat kejadian. Seterusnya, kaedah atau metodologi bagi kemalangan ini, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP telah mengeluarkan arahan supaya segala aktiviti di bahagian ruang tersebut dan semua aktiviti perancah di dalam kilang simen tersebut diberhentikan beroperasi sehingga siasatan lengkap dijalankan. Ini merupakan langkah berjaga-jaga dan memberi peluang kepada pihak JKKP dan pegawai penyiasat untuk menyiasat tempat kejadian dan mengetahui punca-punca kemalangan itu berlaku. Pihak JKP juga mengarahkan pemilik permis melakukan penambahbaikan di kawasan berkenaan untuk mengurangkan risiko keselamatan ke atas pekerja dan mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Justeru, majikan juga bertanggungjawab mengenal pasti bahaya di tempat kerja serta majikan perlu membuat analisa risiko untuk mengawal risiko sebelum pekerja menjalankan aktiviti kerja demi keselamatan pekerja dan orang awam. Baginya lagi, kemalangan ini juga boleh dielakkan sekiranya majikan mematuhi kaedah di dalam garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penafsiran risiko dan kawalan risiko. Selain itu, keputusan siasatan mendapati kedua-dua mangsa memakai safety harness tetapi tidak mencangkuk hot layout pada mana-mana anchorage point. Ini bermaksud mangsa tiada tempat mencangkuk di atas platform kerana tertutup dengan mental D, tiada lifeline dan tiada retractable layout disediakan di tempat kejadian. Justeru, ia mendatangkan bahaya kepada kedua mangsa tersebut kerana tiada perlindungan khas bagi pekerja-pekerja itu. Seterusnya, siasatan mendapati majikan gagal mengadakan sistem kerja rombakan perancah di kawasan kejadian. Ini menyebabkan perancah runtuh akibat daripada sebahagian komponen gagal berfungsi dan beban yang berlebihan juga membuatkan perancah tidak stabil. Justeru menyebabkan pekerja tersebut terjatuh dari ketinggian 38 meter. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perbincangan dan cadangan. Berdasarkan kejadian, dua orang pekerja maut akibat terjatuh dari ketinggian 38 meter
Semasa sedang beroperasi di sebuah kilang simen di Ipoh ini, terdapat perkara yang didapati sebagai konteks perbincangan. Pertama sekali, kejadian ini melibatkan dua orang pekerja Myanmar yang berusia 32 dan 26 tahun yang berlaku pada jam 12.10 tengah hari. Kejadian ini berlaku semasa mereka sedang bekerja di tingkat 6 di kawasan Tunnel 3 di mana mangsa sedang membuka perancah yang dipasang di bahagian dalam ruang kalsinia Tunnel 3. Selain itu, hal ini didapati bahawa punca yang berlaku adalah akibat kecuaian terhadap peralatan serta tidak membuat pemerhatian sepenuhnya tentang risiko dan kawalan risiko yang berkesan sebelum pekerja memulakan aktiviti kerja, serta pemantauan yang kurang terhadap struktur pembinaan bangunan tersebut. Berikutan hal ini kerana pengikat pelantar pada perancah yang sedang dipotong oleh mangsa dengan tidak dijangka menjadi tidak stabil, terusnya mengarah ke arah mangsa hingga menyebabkan mereka terjatuh. Akibat dari kejadian ini, mangsa mengalami kecederaan yang parah lalu meninggal dunia di tempat kejadian. Rentetan dari kejadian ini, aktiviti yang berkaitan dengan bahagian dalam ruang serta aktiviti berkaitan perancah dalam kilang simen tersebut dihentikan sehingga tamat siasatan. Tambahan pula, pemilik premis dan kontraktor perancah diarahkan oleh JKKP iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan supaya membuat penambahbaikan di kawasan tersebut. Di samping itu, kejadian ini menyebabkan pihak JKKP Perak terpaksa mengambil tindakan ke atas pihak yang bertanggungjawab jika didakwa terdapat pelanggaran terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Seterusnya, mari kita lihat pada cadangan. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dikenal pasti yang akan dapat membantu bagi mengelakkan tragedi kemalangan seperti ini. Pertama sekali ialah pihak yang berkuasa seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP perlu menguatkuasakan peraturan berkaitan pentingnya patuhi prosedur sebelum memulakan sesuatu aktiviti pekerjaan. Selain itu, perlulah juga membuat kajian sepenuhnya terhadap kawasan yang akan dimulakan untuk aktiviti kerja bagi memastikan kawasan tersebut tidak mengundang kepada bahaya, malah membawa maut terhadap seseorang. Tambahan pula, sebagai pekerja perlulah lebih peka tentang perkeliling kerja yang telah termaktub seperti dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 iaitu Akta 514 untuk lebih cakna dengan keselamatan sekeliling kawasan. Mereka juga perlu memastikan alatan keselamatan sebelum memulakan aktiviti pekerjaan cukup. Selain itu, pekerja-pekerja perlulah lebih serius dalam memastikan serta mengawasi sebelum dan selepas melakukan pekerjaan kerana ia akan melibatkan keselamatan mereka. Akhir sekali, pihak pemilik sesebuah bangunan atau struktur yang bakal dilakukan operasi penambahbaikan juga memainkan peranan yang penting, iaitu seperti memaklumkan terlebih dahulu jika terdapat kawasan atau perkara yang boleh mengundang bahaya kepada pihak yang sepatutnya, seperti kepada kontraktor, supaya dapat membantu memudahkan pekerjaan mereka. Kesimpulannya, majikan perlu mengambil risiko keselamatan demi bekerja. Kedua, pekerja perlu diberi motivasi tentang keselamatan diri ketika bekerja. Dan terakhir, memantau dan menambah peralatan yang rosak ataupun sekiranya menambah perbaikan sekiranya terdapat peralatan yang rosak. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian ini adalah setiap kejadian yang melibatkan nyawa boleh dielakkan oleh pekerja dan majikan sekiranya mereka mengambil risiko demi keselamatan pekerja. Pihak atasan juga perlu mengetatkan sistem keselamatan pekerja demi mengurangkan angka korban yang terlibat sama ada warga negara atau bukan. Oleh itu, faktor keselamatan setiap pekerja perlu dipantau dan buat penambahbaikan sekiranya terdapat peralatan yang rosak. Sekian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.